Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayat yang ke-103. Ayat yang ke-103 surah Al-Baqarah. Sambungan surah Al-Baqarah lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. Sambungan yang ayat 102 ni ke 103 ni. 103 sedikit sambungan daripada 102 lah. Itu ayat dia yang bermaksud walau annahum amanu, dan sekiranya mereka, yakni ahli kitab yang belajar ilmu ahli sihir itu. Ilmu sihir itu. Mereka itu beriman pada Allah Ta'ala. Mana belajar sihir hanya untuk mengetahui hakikat sihir itu apa je. Tapi beriman pada Allah Ta'ala. Tidak beramal sihir. Bahkan belajar sihir itu untuk tahu kesalahan sihir saja. Wattaqau, dan mereka itu menjaga hukum Allah Ta'ala, bertakwa sungguh pada Allah Ta'ala, takut sungguh pada Allah Ta'ala, lamathubatun min indillah. Nescayanya mereka itu akan dapatnya balasan pahala di sisi Allah Ta'ala yang baik, yang sangat baik. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka itu mengetahui hakikat sebenar apa itu sihir dan apa itu iman tauhid. Karena sihir syirik. Tapi tidak sihir itulah tauhid. Menolak sihir itulah tauhid. Jadi ini ujian besar. Ujian besar bagi orang yang mengetahui tentang ilmu-ilmu yang selain daripada kitab Allah. Sebab manusia ni, lumrah manusia ni, dia ingin kepada benda yang benda yang pelik-pelik, benda yang ajaib, benda yang sakti, boleh buat magic. Jadi manusia jenis suka benda-benda gitu. Jadi bila dapat belajar dan dapat amal dan rasa bangga lah. Rasa bangga dengan ilmu yang dia belajar itu. Akibatnya akan tolaknya ilmu yang sebenar. Ilmu Al-Quran akan tolak. Ilmu kitab Allah Ta'ala yang sebenar akan tolak.
Sebab tu Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk ajar ilmu sihir ini bukan untuk amal sihir, bahkan untuk memahami perbezaan antara sihir dengan mukjizah. Al-Quran itu mukjizah. Sihir itu bukan mukjizah. Yang mana mata manusia bila melihatnya sihir seakan-akan macam mukjizah, benda pelik. Benda keramat. Kadang-kadang bila dituju kepada orang yang beriman, dituju kepada ni ilmu keramat. Ilmu keramat tidak boleh dipelajari. Seperti mana ilmu mukjizah, mukjizah itu tidak boleh dipelajari. Tidak boleh dipelajarinya mukjizah itu. Nak dapat mukjizah itu, ada kuasa mukjizah itu tidak boleh belajar. Untuk dapatnya karamah itu, keramat-keramat tertentu itu pun tidak boleh belajar. Tidak adanya amalan-amalan tertentu yang mana akan dapatnya keramat itu, keramat ini, kan? Tidak ada. Tidak ada jenis amalan-amalan yang begitu. Tidak ada. Bila dia amal tu akan jadi seri muka, dia amal itu akan jadinya kebal, itu tidak ada amalan-amalan itu. Melainkan amal jika ada maka itu adalah amalan-amalan sihir. Amalan-amalan sihir. Begitu juga yang jenis biasa orang belajar silat, kan? Mana belajar silat, kan? Sentuh sikit pasal silat. Yang mana kadang-kadang ilmu silat ni adanya kuasa kebal, ada kuasanya jurus, boleh tolak orang tu jadi rebah apa semua sekali. Itu adalah ilmu-ilmu sihir semua sekali. Dan digunakan, dipesongkan oleh syaitan dengan bacanya amalan-amalan tertentu, dengan melakukan amalan-amalan tertentu. Dan amalan tertentu tu kalau kita perhati tengok bukannya daripada sunnah Nabi. Itu adalah amalan-amalan yang direka-rekakan. Biasalah nak buatnya sihir mesti digunakan dengan amalan-amalan bid'ah. Sebab tu bahayanya amalan-amalan bid'ah itu. Sehingga kan amalan-amalan bid'ah itu lebih disukai daripada ilmu yang sebenar ini, iaitu ilmu Al-Quran, diabaikan, tidak dipelajari. Tapi kalau ilmu-ilmu yang dapatnya keramat, dapatnya jadi benda-benda yang pelik-pelik itu, ramai orang suka. Maka sini Allah Ta'ala baginya peringatan dengan beritahu sekiranya mereka itu tetap beriman dengan Al-Quran, beriman dengan mukjizah, tolaknya sihir. Tahu dah sihir itu bukannya mukjizah, sihir itu bukannya untuk kita amalkan, yang mana sihir itu menyebabkan kita syirik pada Allah Ta'ala. Dan kita betul-betulnya jaga hukum-hukum Allah Ta'ala, maka nescayanya akan mendapatnya balasan ganjaran yang betul, kebaikan yang banyak di sisi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak bagi. Sekiranya kita semua sekali ini tahu, bahwasanya apakah yang benar itu, yang mana, yang batil itu, yang sesat itu yang mana. Maka sihir itu sesat, kan? Maka Al-Quran itulah yang benar. Dan amalan pun tidak boleh diputarbelikkan Al-Quran, kan? Tidak boleh dipergunakan Al-Quran untuk dibuat sihir ke apa pun tidak boleh. Dengan adanya amalan-amalan gabungan yang daripada amalan-amalan yang bukannya syariat Allah Ta'ala. Sebab tu bahaya bila amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang tidak mahu menerimanya peringatan daripada Ar-Rahman, yakni Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, nescaya kami akan bagikan pada merekanya syaitan, fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu akan jadi pendamping pada dia. Syaitan inilah yang kibas-kibaskan mereka, menampakkan benda yang mereka itu buat, benda yang sesat itu, nampak benda itulah benda yang petunjuk, nampak benda itulah benda yang benar. Bila nampak kepada ilmu yang benar yang sungguh pula, dia nampak ilmu yang benar yang sungguh itu ilmu yang kesesatan.
Begitulah juga bila datangnya Dajjal esok. Dajjal esok pun gitulah. Benda yang benar dinampakkan sebagai benda yang sesat yang boleh menyebabkan masuk neraka. Benda yang sesat ni tu ditunjuk supaya nampak benda ni lah yang mendorong kepada mendapatnya syurga, kan. Jadi orang yang beriman itu dianggapnya sebagai orang yang sesat. Amalan-amalan yang berpandu dengan Al-Quran itu jadi sesat. Ikutnya sunnah Nabi yang sebenar dianggap sesat. Gitu. Jadi semua sekali itu diperdayakan oleh syaitan kerana terlampau banyaknya qarin. Terlampau banyak yang qarin. Kita amal amalan bid'ah, Allah Ta'ala hantarnya qarin. Allah Ta'ala hantarnya syaitan. Dan syaitan qarin inilah yang biasa kalau kita pergi ke ada orang-orang yang duk pergilah. Duk pergi tempat perubatan Islam kononnya. Lalu dikatakan oleh pengamal perubatan Islam itu, Tok Bomoh itu, dia kata, kamu ni ada saka, dia kata. Ada saka. Dan kena ingat, saka-saka ni maknanya yang selalu berdamping dengan orang itu. Yang dia kata. Tak akan dipisahkan. Tak akan dapat dipisahkan. Satu segi yang dia kata tu betul. Tak dapat dipisahkan. Sehinggalah dia bertaubat. Tidak dapat dipisahkan saka itu sehinggalah dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu bertaubat menolak syirik. Menolak amalan-amalan bid'ah itu yang dia amalkan itu. Tolak benda tu, maka dengan serta-mertanya, dengan izin Allah Ta'alanya, tidak akan adanya sebarang qarin itu. Jika tidak, Allah Ta'ala sendiri yang hantarnya syaitan sebagai pendamping pada dia. Dan dia tak akan, orang panggil tak cakap kena buat lah, tak cakap cari Tok Bomoh lah. Tok Bomoh ni buat pun tak lari, Tok Bomoh ni mari pun tak lari, Tok Bomoh yang handal mana sekalipun pergi bomoh dengan mereka ni pun tak lari. Nak lari macam mana yang kita ni orang yang ada saka ni duduk selalu amalkan amalan-amalan yang bukan disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Amalan yang biasa saya jumpanya, amalan sejenis seri muka, amalan pengasih, amalan nak suruh sedap masakan lah, amalan untuk pagar rumah lah, amalan untuk laris perniagaan lah. Itulah jenis-jenis amalan, kan. Dan bila dicek-cek mesti adanya amalan-amalan tu. Bila ditanya dia kata tak ada. Saya tanya, biasa saya tanya, kalau ada yang jenis kena-kena gini saya tanya, ada amal pelik-pelik ke? Tak ada, kita amal benda yang baik-baik. Dia kata benda yang baik-baik. Macam mana dia tahu benda tu baik? Jadi saya kata, biasa saya akan kata, kamu kena berhenti semua amal lah. Sekarang ni kamu hanya boleh amal benda yang kamu tahu dengan sahih, benda tu daripada syariat Allah Ta'ala. Ada dalam Quran dengan sunnah, itu je yang kamu amal, yang tak tahu lagi, tangguh dulu. Sehinggalah kamu yakin bahawasanya ia adalah daripada Al-Quran dengan sunnah. Benar-benar yang diajar oleh Nabi SAW, barulah kamu amalkan. Jika tidak, tangguhkan dulu amal tu. Tinggalkan terus. Dan taubatlah pada Allah Ta'ala, aku buang semua sekali itu. Minta Allah Ta'ala terima taubat kita semua sekali. Nak tinggalkan amalan-amalan yang bukan disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Jika tidak, Allah Ta'ala hantar syaitan. Dan syaitan itulah sebagai pendamping. Dan pendamping-pendamping inilah kadang-kadang dianggapnya sebagai satu anugerah bagi orang itu. Dapat keramatnya orang itu kerana adanya pendamping-pendamping yang boleh membantu orang itu. Dia boleh membantu. Sehingga ada juga yang saya kenal sekarang ni dah jadi orang yang kira glamour jugalah. Ada orang glamour juga. Yang mana antara amalan dianya adalah, saya ingat dulu masa ngaji dulu ada amalan benteng. Amalan benteng. Benteng itu guna nama Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Guna cara amalan dia tu ada bacaan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Mana Abu Bakar di depan gitulah, Abu Bakar di depan, Umar di belakang, ke kanan Usman, kiri Ali, ke gitulah lebih kurang. Sebagai penjaga kita, mana seolah-olah ruhnya wali ini
jaga kita depan, belakang, kanan, kiri. Kanan, kiri. Waktu lam apa? Alif lam lam ha lah pula, Allah Ta'ala pula yang semua sekali. Jadi dicampurkan, yang tauhid dicampurkan dengan yang syirik pun dicampur adukkan semua sekali. Jadi nak dijadikan cerita, kawan saya tu dia tu kata dia ada ilmu tu, dia kata tak apalah, kita beradu lah, dia kata. Beradu. Kawan saya ni jenis yang pandai belajar juga silat, tapi dia tak belajar, dia belajar jenis fizikal ni, tidak belajar jenis amalan-amalan yang pelik-pelik tu, dia tak amal, dia tak pakai benda-benda gitu. Jadi dia pun tumbuk tu terus kena. Tumbuk tu terus kena, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tak ada bekak muka dia tu. Kena pula. Kena pula betul-betul dengan cincin pula. Jadi mujur tak berdarahnya muka dia tu kena. Jadi selepas pada tu kami pun di kalangan kawan-kawan pun duk beritahu, lagu ni ada amalan gini pun tak jadi hijau ni, dia kata. Tak jadi hijau juga, tak ada kuasa juga lah boleh halang kita daripada musuh. Syaitan ni masa kita duduk dengan sama-sama training, sama-sama kita ni, syaitan ni tunjuk kita ni macam handal lah. Tapi bila bertemu dengan ruas sungguh ni, barulah lari syaitan itu. Jadi syaitan ni lah yang memperdayakan kita. Yang memperdayakan kita. Dan orang ni pun saya harap-harap pun dah insaf dah benda ni. Sebab benda ni pun nampak dia pun ada nama jugalah sekarang ni. Harap-harapnya dia ni tak beramal lah dengan benda-benda gini. Sekiranya dia dengar hak ni pun, harap-harap dia pun tinggal lah. Sebab benda ni cerita-cerita dia zaman muda kan. Dia zaman muda. Jadi sambung sini. Ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wal kafirina adabun alim. Ni alih cerita baru. Cerita baru ni nak cerita tentang pokok Yahudi, pokok ahli kitab ni. Kita tak boleh hormat dia. Sebab dia pun tak hormat Nabi. Dia tak hormat Nabi, dia berlaku kurang ajar dengan Nabi. Golongan ahli kitab ni jangan kita harap dia ni nak berlaku baiklah dengan Nabi. Maka mereka ni kurang ajar dengan Nabi tu biasa. Kurang ajar dengan Nabi tu benda yang biasa saja. Kalau mereka, kerana ini juga disebut di dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala, bila adanya di kalangan Yahudi yang ambil kesempatan nak kutuk Nabi, tidak berlaku sopan dengan Nabi, Allah Ta'ala pun turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang lain-lain tu, yang bukan yang golongan Yahudi yang nak memperlekehkan Nabi itu, nak mengaibkan Nabi itu, nak mencela Nabi itu, la taqulu ra'ina, janganlah kamu kata ra'ina. Ra'ina makna asalnya, dengan makna berilah perhatian kepada kami, dengarlah apa yang soalan-soalan kami, tolong jawablah. Mana gitulah, beri perhatian lebih lah kepada kami. Tu makna dia. Sahabat-sahabat gunalah perkataan ini kerana sahabat ni orang Arab. Orang Arab dia guna perkataan ni. Orang Yahudi pula dia bahasa Hebrew ke apa. Yang mana dia ada bahasa Yahudi tu, dan bahasa Yahudi tu dia guna perkataan daripada perkataan ra'unah. Ra'unah ni sini dengan makna bodoh. Makna seolah lagi ni lah dia kata, hey bodoh. Hey bodoh. Dia guna perkataan tu. Ra'una dia kata gitu. Dia pesongkan perkataan. Perkataan yang ada orang panggil double meaning. Dua makna. Makna dalam bahasa Arab lain, makna dalam bahasa Yahudi lain. Dia guna perkataan itu dengan makna kutuk. Kutuk. Okay. Jadi yang double meaning, yang ada dua makna, dua tiga makna gini dalam bahasa mana-mana pun ada lah. Dalam bahasa Arab makna lain, dalam bahasa Melayu makna lain, dan kadang-kadang bahasa Melayu dengan makna cela, bahasa Arab dengan makna baik. Itu biasalah.
Dan Yahudi dia ambil kesempatan gini, bila adanya bahasa-bahasa gini dia gunakan bahasa-bahasa yang ada gini ni untuk ambil kesempatan untuk memperlekehkan Nabi, nak mengkeji Nabi. Jadi Allah Ta'ala suruh tukar. Dah Yahudi guna perkataan ini untuk ambil kesempatan. Allah Ta'ala pun suruh tukar. Wa qul unzurna. Hendaklah kamu kata unzurna, perhatilah kepada kami. Bagilah perhatian kepada kami. Dengarlah apa sampaikan apa permasalahan-masalahan kami ini, tolong selesaikan masalah-masalah kami kan. Perhatian kepada ilmu dan sebagainya. Yang mana supaya kami itu menjadi lebih faham tentang agama. Berilah perhatian kepada kami supaya kami itu faham, betul-betul faham akan agama. Dan bilanya kamu kata unzurna, wasma'ulah, dah hendaklah kamu dengar. Kalau kamu minta Nabi bagi faham kepada kamu, maka bila Nabi kata apa-apa, kamu kena dengar elok-elok. Kena dengar elok-eloknya apa yang Nabi cuba sampaikan satu persatu. Sebab tu bila kita tengok sahabat-sahabat Nabi, bila dia sampaikan hadis Nabi, dia sampaikan hadis Nabi sebiji seperti mana yang Nabi SAW kata. Seperti mana lafaz-lafaz yang Nabi SAW kata. Tanpa diubah dengan bahasa dia sendiri, tak ada. Nabi guna, sahabat tu guna bahasa lafaz yang digunakan oleh Nabi SAW. Dan sekiranya kita ada belajar kan, ada siapa-siapa yang pernah belajar Bukhari dia titik beratkan dengan lafaz yang betul-betulnya daripada lafaz Nabi, bukan dari segi makna. Lafaz lain tapi makna sama, tidak. Bukhari titik beratkan kepada lafaz dan makna sama. Lafaz dan makna sama. Kerananya hadis juga adalah wahyu Allah. Hadis juga adalah wahyu Allah. Maka bila wahyu Allah, lafaz tu biar sama. Sebab itulah sangat kuatnya hadis sahih daripada Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Kerana itulah antara sebab-sebab yang mana diiktiraf oleh ulamanya, kitab Sahih Bukhari ini kitab yang paling unggul, kitab yang paling utama lah dalam pengajian ilmu hadis yang mana titik beratkan kepada lafaz dan makna yang sama. Walaupun lafaz yang berbeza, makna yang sama, itu pun juga hadis sahih. Itu pun juga hadis sahih. Tapi bila bertemu dalam keadaan tertentu, kadang-kadang bahasa yang digunakan untuk makna yang sama itu kadang-kadang boleh digunakan untuk makna yang lain. Jadi kadang-kadang boleh jadi kekeliruan begitu. Boleh jadi begitu. Maka sebab itulah pentingnya adanya lafaz dan juga makna yang sama. Jadi nak disambungkan sini iaitu wasma'u, hendaklah kamu dengar elok-eloknya apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kamu, dengar elok-elok dan sampaikan dan amalkan seperti mana yang beritahu oleh Nabi SAW kan. Sebab tu kalau orang-orang yang suka buat amalan-amalan yang bukan sunnah Nabi ni, seolah-olah dia tu tidak menghargai lah di kalangan sahabat. Dia betul-betul dengar perkataan daripada Nabi, apa yang Nabi ajar, Nabi kata, yang Nabi buat, amalkan itu yang dia bagi tahu kepada kita ni, seolah-olah macam kita agak lekeh lah amal perkara ini kan. Jadi sehingga kan sanggup ambil amalan-amalan yang bukan daripada amalan yang sebenar daripada Nabi SAW. Lepas tu siapa dia yang belajar Al-Quran, belajar sunnah, kalau buat bid'ah lagi tu ada masalah lah sedikit. Lepas tu amalan bid'ah, amalan syirik lagi lah tak boleh buat kan. Ni kita cakap yang mana amalan bid'ah yang tidak tahap syirik kan. Kalau bid'ah yang tahap syirik itu lagilah berat kan. Mana kalau belajar Al-Quran pun masih lagi buat syirik itu, maknanya dia belajar Al-Quran ni mana tak sampai lah tu. Tak sampai lagi. Tapi kalau dia belajar, begitu juga bagi siapa yang belajar hadis, kalau masih lagi dia buatnya amalan bid'ah, mana seolah-olah pengajian hadis dia tu pun tak sampai lagi.
Wasma'u, dah hendaklah kamu dengar. Bila disampaikan ilmu Al-Quran dengan sunnah kepada kamu, hendaklah kamu dengar. Kamu minta supaya diberi perhatian kepada kamu. Untuk difahami kan, untuk ditunjuk ajar kepada kamu dengan beri perhatian-perhatian khusus. Maka bila disampaikan ilmu kepada kamu, maka dengarlah. Maka dengarlah. Sebab tu kadang-kadang bila kita ada sebut dah, biasa bahasa orang-orang hak nak belajar ni gitulah. Orang sebut dah aku nak ngaji dah, nak ngaji dah, nak ngaji dah. Kadang-kadang bila dia kata nak ngaji, Allah Ta'ala pun akan uji dia. Allah Ta'ala akan uji dia yang mana dia malas nak mengaji. Allah Ta'ala akan uji dia. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala nak tahu tahap sebenar dia ni nak ngaji tu, nak ngaji nak isi masa lapang ke, ataupun betul-betul yang dia tu nak tahu apa yang terkandung daripada Al-Quran dan Sunnah yang sebenar tu. Yang dia nak amalkan untuk jadi panduan hidup dia tu. Ataupun dia nak kerana apa sebenarnya kali dia belajar. Kerana Allah Ta'ala ke ataupun kerana yang lain pada tu. Maka sebab itulah diuji, terus diuji, terus diuji. Tak kira dalam bab apa sekalipun. Maka kamu minta perhatian, kamu minta Nabi memberi perhatian pada kamu, maka sininya Allah Ta'ala minta, kamu kena dengarlah. Kamu minta beri perhatian. Nama kan bila Nabi bagi perhatian pada kamu, nak ajar kepada kamu, tiba-tiba kamu malas pula, malas nak dengar pula kan. Maka sini Allah Ta'ala nak beritahu, bila kamu minta supaya diberinya perhatian, maka kena dengarnya, kena jaganya, displaynya kamu betul-betulnya dengar apa yang cuba disampaikan kepada kamu. Wal kafirina azabun alim. Dan kepada orang-orang kafir itu, maka pastinya akan mendapatnya azab yang pedih esok kerana menukarkan perkataan menukarkan perkataan yang elok kepada perkataan makna lain yang memberi makna celaan itu. Jadi daripada ayat ini nak beritahu kita perlu berhati-hati dalam menggunakan slogan perkataan yang mempunyai dua erti. Kena berhati-hati. Sebab ayat ni nak ajar begitu. Bila ada perkataan yang macam sama erti, kita kena tukar. Benda tu sama erti dengan Tuhan. Lagilah berat kan? Maka kita jangan samakan lafaz-lafaz yang untuk Tuhan, untuk Allah Ta'ala, kita samakan dengan lafaz-lafaz yang untuk kita digunakan untuk makhluk. Kan? Jangan disamakan penggunaan lafaz. Kita guna perkataan lain. Gunakan perkataan yang lebih kepada menguatkan tauhid daripada perkataan-perkataan yang boleh jadinya terselewengnya, tersilap fahamnya ataupun jadi ambil kesempatannya oleh syaitan yang nak merosakkan kefahaman seseorang itu dengan lafaz yang berbeza. Lafaz yang digunakan tu dengan lafaz yang sama terhadap yang bukan Allah Ta'ala contoh. Maka akan jadi rosaknya lafaz itu kan, jadi rosak. Yang mana kita nak mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala, contohnya Allah Ta'ala Maha Tahu kan, contoh Allah Ta'ala Maha Tahu. Kita tak boleh katanya yang lain pada Allah Ta'ala tu ada Maha Tahu juga, kita disebut Maha Tahu juga. Maka Maha Tahu tu tidak boleh. Ni contoh bagi bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu biasa diguna Maha kan. Bila Maha tu maknanya yang terlebih dah. Kata yang Maha tu dah terlebih. Maka itu yang Maha Tahu Allah, yang Maha Berkatnya Allah. Jadi perkataan ni kita halusi, ya kan? Habis itu perkataan yang double meaning dan juga celaan Allah Ta'ala kepada Yahudi yang guna perkataan yang nak mengutuk Nabi SAW.
Kemudian ayat yang seterusnya ma yawaddul ladzina kafaru. Ma yawaddul ladzina kafaru kita sambung selepas ni ya. Kita